Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adibah binti Muhammad Noor. Saya ingin membentangkan hasil tugasan kerja kursus saya untuk subjek pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. Tajuk yang saya pilih adalah kepelbagaian sistem pendidikan Islam. Isu yang saya ingin ketengahkan adalah kualiti guru pendidikan Islam di Malaysia. Islam sememangnya sudah lama bertapak di dalam negara kita. Ia telah mula diterima sebagai satu anutan dan kepercayaan beragama sejak kurun ke-13 Masihi lagi. Pendekatan santai dan tidak memaksa yang dijalankan oleh pendakwa sama ada dari tanah Arab, Cina dan juga India dapat diterima dengan baik sekali oleh para bangsawan Melayu dan rakyat jelata. Ia terus berkembang dan berjaya menenggelamkan ajaran animisme dan Hindu-Buddha yang mendominasi kepercayaan masyarakat Melayu sebelum tersebarnya Islam. Kejayaan meyakinkan bangsa Melayu tentang kebenaran Islam oleh pendakwah iaitu merangkap pedagang pada waktu itu perlu disanjung dan diberi penghargaan yang selayaknya kerana dengan usaha mereka, Islam diangkat menjadi agama majoriti rakyat negara dan dinobatkan sebagai agama rasmi dalam Perlembagaan Malaysia. Sistem pendidikan Islam telah diperkenalkan di Malaysia bermula sejak Islam mula bertapak di Melaka sekitar abad ke-14. Namun, sistem pendidikan Islam pada waktu itu merupakan sistem pendidikan yang tidak formal. Dalam hal ini, tidak terdapat peruntukan undang-undang khusus yang mewajibkan pendidikan Islam diajar kepada semua anak-anak Islam. Pendidikan Islam mula diberi perhatian setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sejarah kepelbagaian sistem pendidikan Islam di Malaysia. Proses pengembangan ajaran Islam semestinya tidak dapat lari dari unsur pendidikan. Ia selari dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul 'azim. Ayat ini menekankan tentang bacalah. Melalui pembacaan akan menambahkan ilmu dan ilmu hanya mampu ditawan dengan pendidikan. Sistem pendidikan Islam di Malaysia telah mendepani perjalanan masa yang sangat panjang. Perkembangan pendidikan Islam di Malaysia boleh dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu zaman pra-kolonial, zaman kolonial dan zaman pasca-kolonial. Secara umumnya, ketiga-tiga zaman ini telah memperlihatkan wujud pasang surut proses pergerakan Islam di Malaysia. Walau bagaimanapun, ia kekal teguh mendominasi ruang lingkup pemikiran masyarakatnya walaupun menghadapi pelbagai tentangan modernisasi dan globalisasi. Keterujaan Muslim Malaysia untuk mengaplikasikan sistem ini di dalam kehidupan harian mereka telah menghasilkan dua sistem pendidikan Islam di negara kita, iaitu sistem pendidikan Islam formal dan sistem pendidikan Islam tidak formal. Institusi pendidikan Islam sebelum merdeka boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan Islam secara tidak formal dan pendidikan Islam secara formal. Pendidikan Islam secara tidak formal berlaku di istana, di rumah-rumah guru, di masjid dan surau. Manakala pendidikan Islam secara formal berlaku di pondok dan di madrasah. Perkembangan pendidikan Islam pada zaman kolonial British. Pada penghujung abad ke-19, sekolah rendah yang bersifat sekular diperkenalkan kepada anak Melayu. Perkembangan sekolah agama termasuk institusi pengajian pondok
adalah sebagai reaksi dan tindak balas terhadap cabaran kemunculan pendidikan bercorak sekular, terutamanya penubuhan sekolah Melayu yang bersifat sekular yang tidak mengajar pelajar Melayu dengan pendidikan Islam. Ini ditambah pula dengan kegiatan pertubuhan mubalik Kristian yang memainkan peranan memperkenalkan pendidikan sekular di sekolah vernakular Melayu dan Inggeris. Sistem Pendidikan Islam selepas Merdeka 1957. Penubuhan satu sistem pendidikan kebangsaan dalam bentuk laporan, ordinan, akta dan jawatan kuasa pelajaran. Maka lahirlah pendidikan Islam dalam dasar pendidikan kebangsaan yang diberi penekanan berdasarkan Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Kurikulum pengetahuan agama Islam yang diajar di sekolah hanya menumpukan kepada perkara-perkara asas seperti ilmu fiqh, tauhid, sejarah Islam, pengajaran beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang dipilih. Pada awalnya, pengajaran agama Islam adalah sekadar pemberian maklumat yang tidak ada aspek pengamalan dan penghayatan yang mendalam. Pelajar-pelajar hanya mengambil pelajaran agama Islam untuk mengetahui dan lulus dalam peperiksaan awam seperti Sijil Rendah Pelajaran dan Sijil Pelajaran Malaysia. Ekoran daripada itu, satu jawatan kuasa mengkaji mata pelajaran agama Islam di sekolah telah ditubuhkan pada tahun 1974 bagi mengkaji dan menilai semula kurikulum pengetahuan agama Islam termasuk pelaksanaannya yang merangkumi kaedah pengajaran, penyeliaan dan tenaga pengajar. Kajian yang dilakukan telah dilaporkan dalam Laporan Kabinet 1979. Di antara isi rumusannya ialah yang pertama, aspek amalan dan penghayatan Islam tidak diberi penekanan di dalam pengajaran dan pembelajaran agama Islam. Yang kedua, pengajaran guru lebih banyak tertumpu kepada penyampaian pengetahuan agama dan sangat kurang dalam aspek amali. Ketiga, mutu pengajaran berada di tahap yang rendah dan tidak menggunakan alat bantu mengajar yang diperlukan. Keempat, pembelajaran agama Islam dan penghayatan belum sampai ke tahap yang diharapkan. Kelima, guru tidak mendapat penyeliaan dan bimbingan yang sewajarnya. Dan yang terakhir, guru tidak mendapat latihan perguruan atau ikhtisas yang cukup. Kesan daripada kelemahan-kelemahan tersebut, beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah tersebut dan di antaranya ialah pemberian latihan perguruan kepada guru-guru tidak terlatih, melantik pegawai-pegawai yang mencukupi di unit pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah bagi mewujudkan nazir mata pelajaran agama Islam dan akhirnya menggubal serta melaksanakan kurikulum baru sekolah rendah atau dikenali sebagai KBSR Pendidikan Islam pada tahun 1982 dan kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM pada tahun 1988. Bentuk dan pola sistem pendidikan Islam di Malaysia selepas merdeka dibahagikan kepada dua, iaitu sistem pendidikan Islam formal dan sistem pendidikan Islam tidak formal. Sistem pendidikan Islam formal iaitu sistem pendidikan Islam prasekolah, sistem persekolahan Islam dan sistem pengajian tinggi Islam. Manakala sistem pendidikan Islam tidak formal pula, penggunaan institusinya seperti masjid, surau dan pondok, serta penggunaan laman media elektronik dan laman sosial. Di antara kepelbagaian sistem pendidikan Islam yang terdapat di Malaysia.
Isu dan permasalahan yang timbul kesan daripada kepelbagaian sistem pendidikan Islam di Malaysia yang ingin saya tekankan di sini adalah berkaitan dengan kualiti guru pendidikan Islam di Malaysia. Apa itu kualiti guru? Okay, definisi kualiti guru datang daripada dua istilah penting iaitu kualiti dan guru. Menurut Ahmad Saji Abdul Hamid 1991, kualiti adalah satu keadaan yang cemerlang atau amat baik, tetapi kebaikan itu tidak terhad dan tetap pada sesuatu tahap. Ia sentiasa berubah dan tidak statik. Definisi guru pula, menurut Johari Arifin 1994, membawa maksud guru merupakan orang yang mendidik, mengasuh, menunjuk ajar, membimbing, membina dan memandu para pelajar ke arah mencapai matlamat yang telah ditetapkan berpandukan falsafah pendidikan negara. Definisi kualiti guru menurut Imam Al-Ghazali merujuk kepada 8 aspek utama. Yang pertama, seorang guru perlulah penyayang kepada pelajar. Yang kedua, mahir dalam kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, penguasaan ilmu. Keempat, prihatin terhadap pelajar. Kelima, mahir dalam menasihati pelajar. Keenam, mahir dalam mendisiplin pelajar. Ketujuh, menghormati mata pelajaran lain. Kelapan, mencontohi teknik pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas. Permasalahan kualiti guru pendidikan Islam di Malaysia masih banyak berlaku, terutamanya di kalangan guru pendidikan Islam sekolah swasta. Seperti yang kita sedia maklum, keperluan guru pendidikan Islam amat penting untuk dikaji dan diselesaikan bagi menangani permasalahan guru pendidikan Islam yang berterusan. Kualiti guru menjadi isu sejak dahulu hingga kini. Isu yang ingin ditekankan di sini adalah betapa kualiti guru pendidikan Islam yang kurang memuaskan berbanding dengan tuntutan agama Islam itu sendiri. Kualiti yang kurang memuaskan ini berkait rapat dengan kelemahan pada pengkaedahan pengajaran dan pembelajaran, penggunaan ICT, kemampuan kendiri, kualiti personaliti dan persekitaran guru. Permasalahan pertama iaitu berkaitan dengan kualiti pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Menurut laporan Bahagian Pendidikan Islam 1963, mendapati bahawa antara kebanyakan guru pendidikan Islam menggunakan kaedah pengajaran yang tidak kreatif, kurang mahir mengajar dan lebih banyak menggunakan pendekatan chalk and talk serta terlalu menumpukan kepada buku teks semata-mata tanpa menggunakan pendekatan pengajaran yang baru. Permasalahan yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam ini banyak berkait rapat dengan pengkaedahan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru pendidikan Islam masih mempunyai keperluan dan masalah di sekolah kerana mereka masih memerlukan bantuan pada tahap yang tinggi dari segi aspek pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan lagi kemahiran mengajar mereka. Ini kerana mereka agak sukar untuk menarik minat para pelajar terhadap pelajaran seperti tilawah Al-Quran, akidah, tamadun Islam, sirah dan lain-lain lagi. Selain itu juga, mereka memerlukan perkara yang boleh memajukan diri seperti mendapatkan maklumat inovasi pengajaran terkini. Kebanyakan guru-guru pendidikan Islam masih statik dengan kaedah lama dan kurang pendedahan dengan strategi pengajaran yang baru. Kurang memberi penekanan terhadap elemen penglibatan pelajar dalam kelas di samping banyak menggunakan kaedah berpusatkan guru berbanding kaedah yang berpusatkan pelajar. Kesannya,
Pelajar menjadi semakin tidak meminati mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah. Objektif pengajaran dan pembelajaran guru juga tidak akan tercapai. Pelajar juga menghadapi masalah dalam pengajaran yang diberikan oleh guru mereka. Mereka tidak dapat memahami apa yang dipelajari kerana penjelasan yang diberikan oleh guru adalah kabur. Pelajar gagal menguasai ilmu, amalan dan kemahiran dalam hidup yang telah ditetapkan. Mereka tidak dapat mengaitkan apa yang dipelajari oleh mereka untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Mereka juga cenderung rasa mengantuk, tidak dapat memberi tumpuan serta bosan kepada pengajaran yang diberikan oleh guru mereka. Pelajar gagal membentuk jati diri Muslim yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh dan bertakwa. Usaha penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk menangani masalah kualiti guru yang pertama ini adalah dengan memberi pendedahan maklumat inovasi pengajaran terkini kepada guru-guru terutamanya guru-guru pendidikan Islam. Guru perlulah mengoptimumkan kaedah pengajaran yang menggunakan pendekatan individu. Pendekatan ini diharapkan mampu untuk membentuk perubahan yang lebih positif mengikut perbezaan pelajar dan membantu merangsang perkembangan diri pelajar ke arah melahirkan insan yang mampu menjana tamadun ummah suatu hari nanti. Guru juga perlulah lebih kreatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid, antaranya dengan memberi pelajar peluang melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajaran seperti berlakon, forum dan sebagainya. Seterusnya, mengadakan kelas di luar bilik darjah, membawa pelajar ke makmal komputer dan menggunakan akhbar serta bahan bacaan sampingan yang menarik semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Permasalahan kedua yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam di Malaysia adalah berkaitan dengan kualiti penggunaan ICT. Penggunaan ICT merupakan pendekatan inovasi yang bukan sahaja memberikan kemudahan yang lebih efektif dalam pengurusan kerja pentadbiran, bahkan meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran guru. Namun begitu, perkembangan pesat ICT di Malaysia kurang memberi impak yang besar kepada perkembangan inovasi pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran guru pendidikan Islam di sekolah. Kajian Hasbullah mendapati guru pendidikan Islam yang berada di sekolah pencapaian internet rendah mempunyai halangan kesediaan mengguna komputer yang lebih tinggi berbanding guru dari sekolah pencapaian internet tinggi. Guru pendidikan Islam masih belum mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Selain itu juga, mereka mempunyai sikap yang pasif dan tahap kesediaan yang rendah dalam menggunakan laman web ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru hanya menggunakan bahan multimedia dan perisian komputer yang ada hanya berbentuk umum yang tidak dihasilkan melalui perisian canggih, tetapi hanya dihasilkan dalam bentuk dokumentasi yang berbentuk cakra padat dan kurang mesra pengguna. Bahan-bahan pengajaran yang dihasilkan juga tidak ramah pengguna serta kurang interaktif. Kesan daripada kelemahan penggunaan ICT di kalangan guru boleh menyebabkan kurangnya pengetahuan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, yang boleh menyebabkan guru kurang menggalakkan perkembangan kognitif dan juga kurang memberi motivasi kepada pelajar. Guru gagal menyumbang kepada keupayaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
untuk melahirkan generasi Islam yang benar-benar menghayati ajaran Islam. Selain itu juga, menggalakkan kaedah pedagogi pengajaran guru yang membosankan. Hal ini kerana guru menggunakan kurikulum yang meliputi buku teks dan strategi pengajaran yang berunsur tradisional serta kurangnya minat guru-guru pendidikan Islam untuk menggunakan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Usaha penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk menangani masalah kelemahan penggunaan ICT di kalangan guru pendidikan Islam adalah dengan memberi bimbingan, pengetahuan dan penguasaan bahasa pengaturcaraan komputer. Selain itu juga, menyediakan satu latihan pengurusan penggunaan ICT yang sistematik kepada guru-guru dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Menggalakkan penggunaan bahan bantu mengajar seperti video atau VCD, komputer, perisian komputer pendidikan Islam dan laman-laman web semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Permasalahan ketiga yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam di Malaysia adalah berkaitan dengan kualiti penguasaan ilmu khusus pendidikan Islam. Aspek penguasaan ilmu dan kemahiran khusus antara aspek utama dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Malangnya, masih terdapat ramai guru pendidikan Islam belum begitu mahir menguasai ilmu dan kemahiran khusus. Sebagai contoh, ilmu qiraat, ilmu taranum, ilmu asas jawi dan kemahiran tulisan had. Ketidakupayaan guru dalam menampilkan Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan saling berhubung kait dengan ilmu lain merupakan satu masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru juga tidak mahu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikembangkan. Kesan daripada permasalahan ini, pelajar kurang mendapat ilmu dan kemahiran khusus dalam pendidikan Islam. Pelajar juga tidak dapat mengembangkan bakat dan kemahiran yang dimiliki terutamanya dalam ilmu qiraat, ilmu taranum dan kemahiran tulisan had. Guru pula gagal membimbing dan memberi motivasi kepada pelajar dalam pendidikan Islam. Guru juga gagal meningkatkan prestasi akademik dan pembentukan pribadi pelajar ke arah yang lebih positif. Di antara usaha penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk menangani masalah ini adalah dengan menyediakan khusus dalam perkhidmatan atau dikenali sebagai KDP dalam bidang-bidang khusus seperti bidang qiraat, bidang taranum, bidang had dan sebagainya. Penekanan terhadap konsep menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat hendaklah dipraktikkan oleh guru-guru pendidikan Islam dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pendidik. Guru pendidikan Islam juga haruslah menerima hakikat bahawa kehidupan adalah dinamik dan seorang guru itu harus terus belajar untuk mengkaji dan membuat refleksi diri. Permasalahan keempat yang perlu diberi penekanan adalah berkaitan dengan kualiti personaliti guru pendidikan Islam di Malaysia. Sifat kepribadian interpersonal dan intrapersonal yang positif perlulah berada pada tahap yang tinggi supaya ia dapat memainkan peranan yang penting untuk individu guru, khususnya guru pendidikan Islam, untuk berada dalam situasi guru yang cemerlang. Ini kerana guru pendidikan Islam merupakan golongan yang menjadi kayu ukur kepada kepribadian contoh dan tauladan Islam di kalangan pelajar dan rakan sekerja serta pihak pentadbir. Jika diperhatikan,
Guru pendidikan Islam sering dipandang dari segi akhlaknya dan penampilannya sama ada di dalam sekolah atau di luar sekolah. Justru itu, mereka tidak boleh lari daripada menghayati keseluruhan sifat serta akhlak yang mulia untuk menjadi guru pendidikan Islam di khalayak ramai, khususnya di sekolah. Namun begitu, terdapat segelintir guru-guru pendidikan Islam yang masih lagi suka bergantung kepada orang lain untuk menyempurnakan tugas mereka selain mempunyai personaliti yang berada pada tahap sederhana. Sifat interpersonal guru pendidikan Islam juga berada pada tahap yang sederhana, yang mana sifat interpersonal ini banyak berkait rapat dengan motivasi diri dan kemampuan untuk menangani stres. Tanpa sifat interpersonal yang positif, sudah tentu guru sukar untuk menjadi seorang guru yang cemerlang di sekolah. Kesan daripada masalah personaliti guru pendidikan Islam di sekolah adalah guru menjadi terlalu garang semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya, suka memarahi pelajar tanpa usul periksa, suka menghina atau mengutuk pelajar, tidak memberikan jawapan bila ditanya oleh pelajar dan ego dengan diri sendiri. Sifat ini tidak seharusnya diperlihatkan kepada pelajar kerana ia akan memberikan kesan yang negatif kepada perkembangan akhlak pelajar-pelajar. Antaranya, hilangnya sifat hormat terhadap orang tua dan kurangnya sifat kasih sayang. Dengan itu, timbullah masalah disiplin di kalangan pelajar seperti ponteng kelas, buli dan sebagainya. Usaha penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh guru untuk menangani masalah kualiti personaliti guru pendidikan Islam adalah guru perlu menjadi role model yang baik kepada pelajar dengan menunjukkan akhlak-akhlak mulia seperti kasih sayang dan bertolak ansur. Seorang guru pendidikan Islam juga harus mempamerkan sifat-sifat terpuji yang dapat diterima oleh pelajar, masyarakat dan juga rakan sekerjanya. Guru perlulah mengetahui dengan luas berkaitan ilmu pedagogi dan psikologi pembelajaran di samping melengkapkan diri dengan kemahiran pengurusan bilik darjah. Permasalahan terakhir yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam di Malaysia sangat berkait rapat dengan persekitaran guru. Meningkatkan kualiti guru pendidikan Islam menjadi keperluan semasa berdasarkan peningkatan cabaran persekitaran guru. Persekitaran guru terdiri daripada kepelbagaian dan kemampuan pelajar, persekitaran sekolah, accountability pentadbir sekolah dan tekanan masyarakat termasuk ibu bapa pelajar. Menurut kajian bahagian pendidikan Islam pada tahun 1993, penguasaan pelajar untuk aspek pembacaan teks bertulisan Jawi dan pembacaan Al-Quran adalah pada peringkat yang lemah disebabkan mereka tidak minat terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Beban tugas guru pendidikan Islam semakin berat berdasarkan sikap pentadbir sekolah yang meletakkan semua aktiviti yang bercorak keagamaan di bawah tanggungjawab guru pendidikan Islam. Di samping itu juga, sekolah kurang menyediakan bahan bacaan terutamanya di bilik sumber yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga tidak mempunyai bilik khas yang menyimpan kelengkapan pengajaran dan pembelajaran khusus untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Guru pendidikan Islam tidak mendapat bimbingan dalam menyediakan rancangan pengajar. Guru juga tidak mendapat kerjasama daripada ibu bapa dan penjaga murid dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran pendidikan Islam. Kesan daripada masalah ini, guru pendidikan Islam gagal merangka pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.
Pelajar pula gagal mengaplikasikan pengajaran pendidikan Islam dalam kehidupan seharian. Misalnya, mereka tanpa rasa bersalah meninggalkan solat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pelajar juga tidak minat dan tidak dapat menghayati pembelajaran pendidikan Islam di samping cenderung untuk melakukan sifat-sifat mazmumah yang dibenci agama. Antara usaha penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk menangani masalah persekitaran guru pendidikan Islam ini adalah dengan menyediakan bahan bacaan pendidikan Islam yang mencukupi di bilik sumber. Selain itu juga, menyediakan bilik khas untuk guru-guru pendidikan Islam menyimpan kelengkapan pengajaran dan pembelajaran. Memberi bimbingan dalam menyediakan rancangan pengajaran dan merangka perancangan pengajaran. Dan menggalakkan kerjasama serta keterlibatan ibu bapa dan penjaga murid dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran pendidikan Islam melalui program-program agama anjuran sekolah. Kesimpulannya, kepelbagaian sistem pendidikan Islam yang terdapat di Malaysia terbahagi kepada dua sistem pendidikan iaitu pendidikan Islam formal dan pendidikan Islam tidak formal yang terdapat di dalam pengajian agama, pengajian sekolah pondok dan pengajian madrasah. Pendidikan keagamaan yang telah dilaksanakan dalam masyarakat Melayu sejak dahulu lagi adalah menekankan penghayatan ajaran agama Islam. Kualiti seorang guru juga memainkan peranan yang sangat penting dalam keberhasilan sistem pendidikan negara. Oleh itu, isu-isu yang timbul akibat daripada kepelbagaian sistem pendidikan Islam ini perlulah diberi perhatian agar kemajuan pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik selari dengan perkembangan masa kini serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Sekian daripada saya. Terima kasih.